Buletin pagi 1 Julai anda bersama saya Nik Nur Syuhada Nik Hassan. Antara tajuk utama pagi ini. Negara masih belum capai 3 indikator nilai ambang utama untuk peralihan fasa PPN. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peralihan fasa dalam Pelan Pemulihan Negara PPN tidak bergantung kepada satu-satu tarikh. Sebaliknya ditentukan berdasarkan 3 indikator nilai ambang utama yang ditetapkan sebelum ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, fasa 1 PPN ketika ini masih berjalan memandangkan 3 indikator berkenaan belum dicapai. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya berkata, masih lagi ramai yang keliru dan menganggap PPN telah beralih ke fasa 2. Beliau mengingatkan bahawa PPN masih dalam fasa 1 dan peralihan fasa dalam PPN tidak bergantung kepada satu-satu tarikh. Namun, jika 3 nilai ambang dapat dicapai dalam tempoh singkat, bermakna peralihan fasa seterusnya juga akan dilaksanakan secepat mungkin. Justru beliau berharap semua pihak mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi melandaikan lengkuk kes COVID-19 sekaligus membolehkan ketiga-tiga indikator itu dicapai dalam masa terdekat. Ketiga-tiga indikator nilai ambang berkenaan ialah purata kes harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kes, kadar penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU pada paras sederhana serta kadar vaksinasi bagi populasi yang telah menerima 2 dos lengkap mencapai 10%. 3 lokaliti iaitu di Negeri Sembilan, Kelantan dan Sabah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD selama 14 hari bermula esok. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia bagi mengelakkan penularan ke dalam komuniti bersebelahan serta memudahkan KKM menjalankan aktiviti mengesan kontak rapat. Lokaliti terlibat ialah Penjara Jelebu, Negeri Sembilan, kecuali blok muhasabah yang menempatkan tahanan PTP dan kuartus kaki tangan Jelebu. Sehingga kini 793 ujian saringan telah dilakukan dan 132 daripadanya dikesan positif COVID-19. Turut dikenakan PKPD Kampung Pangkal Jetas Macang, Kelantan. Trend kes harian dikesan terus meningkat dan sehingga kini sebanyak 28 dikesan positif COVID-19 dikesan hasil saringan ke atas 172 penduduk di lokaliti itu. Sementara PKPD di Sabah membabitkan Taman Publik Kota Kinabalu. PKPD di ketiga-tiga lokaliti ini akan berkuat kuasa bermula 2 Julai sehingga 15 Julai 2021. Kerajaan akan mempertimbangkan semula keputusannya sebelum ini untuk memberikan vaksin jenis Pfizer kepada golongan remaja. Ia susulan laporan berlaku insiden kesan sampingan radang jantung dalam kalangan penerima terutamanya remaja lelaki. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata pihaknya bersama Kementerian Kesihatan KKM dan Kementerian Pendidikan akan mengadakan mesyuarat untuk membincangkan isu berkenaan. Telah pun dibentangkan di tingkat Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin kepada saya dan Dr. Adham. Kita sedang pantau perkembangan berkenaan dengan kesan sampingan tersebut, tetapi ia tidak mengubah keputusan perolehan kita berkenaan dengan Pfizer. Cuma dia ada kaitan sedikit dengan keputusan sama ada kita nak bagi Pfizer untuk golongan remaja. Disebabkan insiden myocarditis di kalangan remaja lelaki agak tinggi. Sebab itu selepas ini akan ada mesyuarat saya Menteri Kesihatan dan Menteri Pendidikan untuk bincangkan. Agensi Ubat-Ubatan FDA Amerika Syarikat dilaporkan merancang untuk mengemaskini garis panduan pemberian vaksin COVID-19 jenis Pfizer dan Moderna kepada remaja dan golongan muda selepas menemui kemungkinan risiko radang jantung. Kerajaan pada 21 Jun lepas meluluskan pemberian vaksin Pfizer kepada golongan kanak-kanak berusia 12 tahun dan ke atas. Sementara itu, Khairi berkata pelajar yang perlu mendapatkan vaksin COVID-19 lebih awal untuk menyambung atau meneruskan pengajian ke luar negara boleh berbuat demikian menerusi aplikasi MySejahtera. Ciri baru itu telah dikemas kini dan boleh diakses sejak 3 hari lalu. Ciri baru ini telah dikemas kini dalam aplikasi MySejahtera dan boleh diakses oleh pengguna sejak 28 Jun. Permohonan vaksinasi awal yang dihantar akan diproses oleh sistem dalam masa 10 hari
dan statusnya boleh disemak selepas tempoh tersebut di dalam laman vaksinasi aplikasi MySejahtera pemohon. Permohonan perlu disertakan bersama dengan dokumen sah yang boleh menyokong permohonan vaksinasi awal mereka. Bagi memudahkan urusan di PPV, pelajar perlu membawa dokumen berkaitan ketika temujanji sebagai pengesahan. Kerajaan Negeri Selangor menggesa pesakit COVID-19 yang sudah sembuh atau waris pada mangsa yang meninggal dunia akibat wabak itu untuk membuat permohonan bagi mendapatkan bantuan khas RM1,000. Exco Kesihatan Kebajikan Pemberdayaan Wanita dan Keluarga Selangor, Dr. Siti Mariah Mahmud berkata, insentif pakej ransangan Selangor Prihatin fasa kedua itu khusus untuk warga Selangor ataupun yang sudah bermastautin di negeri ini melebihi 5 tahun. Kerajaan Negeri Selangor menggesa pesakit COVID-19 yang sudah sembuh atau waris pada mangsa yang meninggal dunia akibat wabak itu untuk membuat permohonan bagi mendapatkan bantuan khas RM1,000. Exco Kesihatan Kebajikan Pemberdayaan Wanita dan Keluarga Selangor, Dr. Siti Mariah Mahmud berkata, insentif pakej ransangan Selangor Prihatin fasa kedua itu khusus untuk warga Selangor ataupun yang sudah bermastautin di negeri ini melebihi 5 tahun. Menurut beliau, sehingga kini pihaknya baru menerima 349 permohonan dan 195 individu sudah mendapat manfaat tersebut. Jumlah permohonan yang kurang itu disebabkan kekangan kerajaan negeri untuk mendapatkan data pesakit yang tertakluk dalam Akta Perlindungan Peribadi. Justeru pihaknya berharap individu-individu yang layak membuat permohonan segera melalui pautan www.prihatin.com. Pemohon juga perlu menyediakan bukti pengesahan positif COVID-19 oleh hospital, klinik kesihatan kerajaan atau pusat perubatan berdaftar. Dr. Siti Mariah berkata kerajaan negeri memperuntukkan RM1.8 juta kepada mangsa COVID-19 melalui pakej ransangan yang diumumkan pada 1 April lalu. Kerajaan Negeri Sabah sudah menerima 628,390 dos vaksin COVID-19 jenis Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca setakat 28 Jun lalu. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, bagi tempoh yang sama juga 555,761 dos sudah digunakan untuk dos pertama dan kedua bagi 3 jenis vaksin berkenaan. Setakat ini juga terdapat sebanyak 152 pusat pemberian vaksin di Sabah yang antaranya membabitkan fasiliti kesihatan selain hospital dan klinik swasta serta dewan dan premis swasta. Bagi program vaksinasi outreach, 16 daerah terbabit dengan 20 pasukan klinik bergerak melibatkan 195 lokaliti. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan taklimat perkembangan pemberian vaksin COVID-19 di Sabah kepada Ketua Menteri Datuk Haji J. Nur semalam. Pada majlis sama, Datuk Haji J. turut menyampaikan bantuan tunai sekali bayar RM300 bagi bantuan Sabah Prihatin BSP 3.0 kepada penjaja kecil. Turut disampaikan bantuan pembayaran pengurusan program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu melibatkan peruntukan RM2.69 juta. Isu pegawai perubatan kontrak yang belum diserap ke jawatan tetap akan dibawa ke mesyuarat Kabinet. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata sehingga 31 Mei lalu terdapat 35,216 lantikan secara kontrak bagi 3 skim utama. Pegawai perubatan grade UD 41 antara 3 skim utama melibatkan 23,077 orang, manakala pegawai pergigian UG 41 5,000 orang dan pegawai farmasi UF 41 7,139 orang. Saya mohon supaya doktor-doktor yang sedia ada dalam skim kontrak bersabar dan bertenang, dan apa yang telah kita buat sebelum ini ialah kita telah pun menaikkan gaji dan juga penyelarasan grade daripada UD 41 kepada UD 43, iaitu gaji dan grade yang hampir sama dengan pelantikan doktor tetap. Tidak ada banyak perbezaan dan beberapa perkara yang dituntut untuk kita bawa ke Jemaah Menteri akan kita laksanakan dengan keputusan Jemaah Menteri tidak lama lagi.
Katanya KKM telah melaksanakan penambahbaikan skim pegawai perubatan kontrak itu menaikkan gaji dari UD41 kepada UD43 hampir menyamai gaji pegawai perubatan tetap. Kira-kira 23,000 doktor berjawatan kontrak dilaporkan akan melancarkan mogok di seluruh negara pada 26 Julai ini. Ia selepas pelbagai cara telah dilakukan untuk diserap ke dalam perkhidmatan tetap namun masih gagal. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata sejak akhir 2020 hingga kini 200 pegawai psikologi dilantik dan akan disambung perkhidmatan mereka pada 2022. Kerajaan Sarawak bercadang untuk memperluaskan fungsi Pusat Pemberian Vaksin PPV Industri Kendalian University College Teknologi Sarawak UCTS bagi memberikan suntikan vaksin kepada penduduk awam di Sibu. PPV itu yang mula beroperasi pada 28 Jun lalu sehingga kini telah memberikan suntikan dos pertama vaksin COVID-19 kepada 2,489 orang pekerja sektor industri di Sibu, Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping berkata, beliau telah berbincang dengan pihak UCTS mengenai perluasan fungsi PPV itu selepas selesai proses vaksinasi untuk pihak industri. Jika dilaksanakan, Kerajaan Sarawak menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNS akan membekal vaksin tambahan bagi membolehkan PPV itu melaksanakan proses vaksinasi untuk orang awam di Sibu. Bagaimana kalau dah siap semua employees ini, kita peroleh untuk orang awam mendapat suntikan di sini juga. Because after first dose, you have to do a second dose. And there's a gap in between. Dalam gap ini, saya telah peroleh dan yang berhormat Datuk Ahmad Degah juga setuju kita akan supply vaksin lagi untuk kita menyuntik orang awam. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke PPV Industri di UCTS. Datuk Patinggi Abang Johari berkata penubuhan dan rancangan bagi perluasan fungsi PPV Industri terbabit merupakan antara strategi yang dipraktikkan oleh Sarawak dalam usahanya mencapai sasaran 80% penduduk di negeri itu mendapat suntikan vaksin COVID-19 menjelang Ogos ini. Lebih 40,000 pekerja industri di kawasan perindustrian Muar akan menerima suntikan vaksin COVID-19 bermula 15 Julai ini. Pegawai daerah Muar Mustafa Kamal Syamsuddin berkata, 3 pusat pemberian vaksin PPV di bawah program imunisasi COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS telah dikenal pasti dan dalam proses penilaian. Hari ini kita bersama MITI, kita buat kajian kemungkinan di 3 lokasi dan cadangan kita ada di 2 tempat lah. Which is setiap tempat tu akan boleh kata 2 ke 3,000 orang. Jadi harapan kami kalau dapat pada 15 Julai nanti akan terlaksana sebanyak 5,000 dos sehari untuk semua pekerja asing. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan dan pemeriksaan di 3 tapak cadangan yang akan dijadikan PPV PIKAS menjelang 15 Julai ini. Turut hadir wakil daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI dan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF. Antara kriteria yang diambil kira termasuklah kemudahan dan keselesaan penerima vaksin selain mempunyai ruang parking yang luas serta mematuhi SOP yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM. Apabila PPV industri ini beroperasi, dijangka 5,000 pekerja akan menerima suntikan vaksin sehari. Sarawak optimis dengan pelan pemulihan sektor pelancongan negara termasuk menerusi program rintis destinasi bebas COVID-19. Menteri Pelancongan Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, program berkenaan dapat memberikan anjakan buat industri pelancongan di bumi kenyalang itu. Sabtu lalu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri mengumumkan pemilihan Langkawi dan Kuching bagi pelaksanaan projek destinasi rintis bebas COVID-19. Menerusi fasa pertama, program itu mensasarkan peningkatan kapasiti pemberian vaksin kepada penduduk di kedua-dua lokasi berkenaan bagi membentuk imuniti kelompok. Bandaraya Kuching dipilih berdasarkan lokasinya yang terkenal dengan kemasukan pelancong dalam dan luar negara. Malah kerjasama dijalin bagi mengangkat Bandaraya Kuching sebagai salah satu jaringan bandaraya kreatif di peringkat UNESCO dan ASEAN di bawah kategori gastronomi. Apabila semuanya sudah teratur, vaksinasi sudah dijalankan, baru kita dapat mengaturkan pintu-pintu masuk kita dan selain daripada itu mengaturkan program-program
event-event tertentu yang khas untuk menjurus kepada menggerakkan orang-orang daripada luar datang. Beliau memberikan contoh beberapa lokasi antarabangsa di Eropah yang telah membuka sektor pelancongan selepas kejayaan program vaksinasi. Melihat kepada kadar proses vaksinasi di Sarawak, beliau yakin sasaran imuniti kelompok akan dapat dicapai pada Ogos depan yang seterusnya membuka jalan bagi pembukaan pintu sempadan untuk kemasukan pelancong. Seorang ahli perniagaan wanita didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 8 tuduhan terbabit aktiviti penstrukturan transaksi dan pengubahan wang haram berjumlah lebih RM471,000. Tertuduh Mazni Abu Bakar, 59 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datin Sabariah Othman. Berdasarkan pertuduhan pertama hingga keempat, Mazni didakwa mengarahkan pekerjanya menstruktur transaksi lebih RM238,000. Pertuduhan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjara maksimum 7 tahun atau denda. Bagi pertuduhan kelima hingga ketujuh, dia didakwa memindahkan dan menggunakan wang hasil aktiviti haram. Tertuduh diikat jamin RM80,000. Sebutan semula kes 30 Julai depan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Kes penularan varian Delta yang sedang merebak di Perancis menyumbang 20% kepada kes baru di negara itu. Menurut Menteri Kesihatan Olivier Véran, walaupun jangkitan virus menunjukkan tren penurunan, namun kadar kes jangkitan disebabkan varian itu kian meningkat. Setakat ini, 500 kes baru COVID-19 direkodkan di negara itu. Ketika ini, lebih 50% penduduk dewasa Perancis menerima sekurang-kurangnya 1 suntikan dos vaksin. Kerajaan turut sedang mempertimbangkan memberi suntikan ketiga kepada warga emas di rumah jagaan mulai September depan. Varian Delta pertama kali dikenal pasti di India sehingga kini sudah merebak sekurang-kurangnya di 85 negara. Bekas Setiausaha Pertahanan Donald Rumsfeld yang memimpin tentera Amerika Syarikat sewaktu pemerintahan Presiden George W. Bush untuk berperang di Iraq dan Afghanistan meninggal dunia. Perkabaran mengenai kematian Rumsfeld diumumkan keluarganya yang berada di Taos, New Mexico. Rumsfeld adalah antara setiausaha pertahanan paling lama berkhidmat dalam sejarah Amerika Syarikat apabila memegang jawatan selama lebih 7 tahun di bawah pemerintahan Bush dan lebih 20 tahun di bawah pentadbiran Gerald Ford. Beliau juga menjadi individu termuda dilantik sebagai Setiausaha Pertahanan pada tahun 1975 sewaktu berusia 43 tahun. Pembabitan Rumsfeld begitu ketara sewaktu usaha Amerika Syarikat menyingkirkan Saddam Hussein dan mendakwa terdapat senjata pemusnah besar-besaran di Iraq selain berperanan menjatuhkan Taliban di Afghanistan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian Buletin Pagi, sentiasa kemaskini status MySejahtera anda bagi mendapatkan janji temu vaksinasi. Dan itu saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.